Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak hari ni terlambat sikit. Okay, sekejap saya cuba adjust audio punya ni. Okay, test. Alright, so I think this audio slightly better kan, lebih kuat suaranya. Okay, so hari ni hari pertama lah dalam minggu ni untuk kita trade ya, hari Isnin. Jadi market kita sangat bagus hari ni ya. Ada beberapa counter yang memang up lah, tapi bila kita tengok balik dari segi volume traded hari ni pun agak tinggi juga, lebih kurang dalam 10 bilion. So market participant kita ramai lepas pada cuti Chinese New Year ni. Okay, jadi hopefully boleh market momentum akan meneruskan lah, akan teruskan dengan market participant yang makin ramai dan supaya market kita lebih rancak lah. Okay, dan pada masa yang sama rancak juga, tapi kita kena berhati-hati lah, volatility kita makin tinggi. So kita kena sentiasa alert. Bila dia, kalau counter yang cepat naik, biasanya dia turun pun cepat juga. Kalau kita nak ride tu kita boleh lah, tapi kita kena sentiasa kena standby plan supaya kita dapat exit at the right time, ataupun kita dapat keluar bila dah keluar sell signal. Okay, jadi selagi kita ada kat dalam counter mana-mana pun, kalau kita nak try speculative trading ni, kita kena berhati-hatilah. Kita kena ada entry plan dan juga exit plan. Exit plan dia ada dua. Satu exit plan masa untung, ataupun satu lagi exit plan masa rugi, iaitu cut loss. So kita kena ada dua. Exit plan ada dua, entry bolehlah nak ada satu lah minimum. Okay, tapi exit plan mesti minimum nak kena ada dua. Entry, exit masa profit dan juga exit masa loss. Okay, exit masa loss tu masa kita punya trade tak jadilah. Okay, alright. Kejap kita tengok Facebook punya data sekejap. Sharp, kita ada live lebih kurang ada 100 orang. Okay, good. Okay, jadi kalau ada masalah apa-apa, tolong hantar ke komen ya. Okay, terima kasih banyak kawan-kawan, tolong share tadi tu. Jadi kita dah reach 100. So okay lah, kita boleh terus start je lah. Okay, so alright. Let's see, saya punya dashboard ni saya cuba tukar. Okay,
So sekarang setting, kita ada setting macam ni lah. Sebab sebelum ni, ramai kawan-kawan kita yang komplain kata, bila saya share skrin tu nampak kecil. Okey. So, saya share skrin tu, saya nak tunjuk saya punya layout semua tu sebab ramai orang tanya kan. Jadi, kali ni, saya share skrin yang lebih zoom supaya kita boleh tengok apa yang betul-betul saya nak tunjuk lah. Okey, saya ada kat sebelah kiri saya ni, sebelah kiri skrin tuan-tuan, ialah saya punya screener list. Sekejap ya, saya cuba tukar, list yang baru. Ini screener setting lain ni. Sekejap ya. Saya cuba tukar screener results, setting lain Setting yang standard kita guna, iaitu 5, 10, dan 50. Okey, sekejap saya tambah satu lagi. Ini adalah setting yang standard, moving average 5, 10 dan 50. Sekejap ya, saya cuba tambah. Ni ada missing component dalam saya punya screener. MA 50. Sorry terganggu skrin korang kejap. MA 50. Okey, 50 di bawah. Moving average 10 ya. Kita pakai teknik yang simple-simple sajalah. Tak payah pakai RSI dan sebagainya ya. Ataupun indikator lain lah. Sebab saya takut benda tu bagi confuse korang je. Alright. So hopefully setting kita dah masuk. Dan kita cuba save ya. Okay, so kita dapat macam ni. Ini adalah screener results untuk kita punya screener setting. Kita pakai simple ya. Atas pada price, duduk atas pada 5, moving average 5, duduk atas pada 10, dan moving average 10, duduk atas pada 50. So sebab apa kita ada 3 setting ni? Sebab kita nak cari counter yang tengah trending. Saya punya trading system simple saja, kita hanya follow the trend. Okay, kita pakai follow the trend. Okay, so kita klik kita punya counter ataupun results kita ni, kita cuba tengok yang pertama dulu. Okay, iaitu di next. Okay, sekejap ya. Korang tak nampak harga dia berapa tu. Sekejap, saya tambah lagi. Okay, so sekarang dah ada keluar sikit. Alright. So kita tengok di next. Alright, so dekat sini. Sebab tadi ada orang komen ya dekat saya punya posting tu. Dia ada sebut lah, sebab kita tadi kita nak discuss pasal ada beberapa counter yang kita trade hari ni. Okay, counter kita trade hari ni. Antaranya di next, semua tu yang dah naik hari ni. Okay. Tapi dia komen, dia kata kenapa kita nak berbincang pasal counter-counter yang dah naik hari ni. Okay, dia nak bincang pasal counter yang belum naik lagi lah. Okay. Jadi saya punya trading system sebenarnya dia ada 2 bahagian. Okay. Yang pertama sekali, trading system yang paling senang. Okay, paling senang iaitu trend following. Kita trade counter-counter yang uptrend. Sekarang ni kita punya market dah lepas, setahun lepas dia dah crash dengan teruknya. Sekarang ni short term ataupun untuk medium term yang kita ada untuk dalam masa jangka masa setahun ni, kebanyakan counter dah mula uptrend. Jadi rugi kalau kita tak trade based on trend, sebab ini adalah trading system yang paling senang. Okay. Jadi kalau komen tu datang, katalah contohnya berlaku pada hari ni, okay, pada D-Nex ni, okay, korang boleh nampak ZAS D-Nex ni dah naik pada 8 hari bulan Februari, dia naik sampai 37.5 sen. Kalau hari ni tak berbincang pasal counter ni, kita tahu dia ada trigger serta-serta ni, dan kita tahu counter ni tengah trending. Okay, jadi kalau kita tak berbincang counter ni, kita tak akan dapat yang ni, kita tak akan dapat yang ni. Okay, jadi ada lain orang lain dia punya strategi dia. Okay, jadi pada saya rasa korang lebih nak lah counter-counter yang macam ni. Kalau saya tanya pun siapa nak beli kat sini, ramai je orang ramai je orang akan angkat tangan nak beli kat sini, sebab korang tengok dia dah
naik. Okey. Jadi macam ni tak ada masalah. Kita nak kejar harga ke apa ke, nak buy high and sell higher, boleh, tak ada masalah. Sebab kat sini kita dah boleh buat BTST. Okey. Untuk Dnex ni kat sini dah ada setting BTST. So sebab besoknya tu kita buka je, kita beli dekat harga tinggi ni. Beli harga, memang BTST selalunya beli pada harga tinggi sebab kita nak target kenaikan tu dia datang, dia sambung lagi besok sikit lagi. Okey, itu adalah cara kita nak buat BTST. Jadi bila kita set dalam mindset kita untuk target sikit, sesuatu yang senang, insya-Allah kita akan dapatlah. Saya tak ada nak guarantee benda tu, tapi saya punya perjalanan nak jadi full time trader pun bermula dengan BTST. Saya dah buat macam-macam strategi nak trading semua tu. Kalau macam swing trade agak lama dan tak berapa sesuai, sebab kita nak full time trade ni kita nak kena ada duit ataupun nak kena ada pendapatan setiap hari untuk kita gunakan untuk belanja kan. Okey, jadi kecuali full time trader yang dah establish lah, jenis modal yang besar pun sekali trade maybe dah cover sebulan gaji kan. Okey, jadi untuk saya nak fokuskan, nak bagi tahu untuk korang, BTST ni sebenarnya hanyalah untuk kita cari counter yang dah naik, lepas tu kita nak trade sikit lagi. Kita jangan nak target banyak-banyak sebab kita takut dia jadi macam ni, okey. So bila jadi macam ni, daripada korang untung dah jadi rugi. Sebab tu BTST ni hanya untuk orang yang berdisiplin. Mesti kena ada target 1 ataupun 2 sen macam tu je. Okey, 2 sen tu pun actually stretching the limit. Okey, sebab kalau bernasib baik akan dapat. Kalau tak, kita kena rely nak target 1 sen, 1 sen, 1 sen macam tu pun dah cukup. Kalau counter yang murah-murah, jangan target 1 sen, target setengah sen pun dah cukup sebab korang akan beli lebih daripada 200 ke 300 lot ataupun lebih daripada tu. Okey. So bila dengan Account M Plus korang beli lebih 200-300 lot tu, actually korang akan dapat dia punya brokerage akan lagi jimat lah. Okey. Sebab untuk M Plus account dia beli pada lebih pada 100 lot, okey. Break even dia hanyalah 1 bit sahaja. Okey. So maknanya kalau counter tu naik 1 sen dan korang berjaya jual dekat 1 sen, setengah sen tu dah guarantee korang punya profit. Okey. So itu kelebihan dengan M Plus. Kalau dia naik 1 sen setengah, maknanya setengah sen tu cost, 1 sen tu ialah korang punya net profit. Tapi provided kena beli 100 lot dan ke atas lah. Lagi banyak korang beli, lagi sikit dia punya break even tu. Okay, jadi cost tu akan jadi lagi kecil dengan kuantiti yang lebih besar. Tapi nak kuantiti besar sangat pun kena hati-hati juga. Kita kena ada risk management. Okay, so ni kita bercerita pasal Dnex. So sekarang ni kita tengok bila counter ni dah naik. Okay, so ini memang trade yang senang, trade yang simple. Cuma kat sini kita kena berhati-hati lah. Siapa yang dah tersangkut kat sini akan berasa lega lepas pada ni. Kat sini ni kita hari Jumaat itu kita dah ada sound kita dah ada alert kan untuk counter Dnex. Tapi dia naik macam ni basically bonus lah. Bonus untuk kita sebab masa gap up pagi tadi ni dekat 46 sen tu, masa dia naik 47 sen saja, masa dekat 46 sen tu saya dah bagi tahu dalam grup untuk entry untuk kejar harga basically. Kejar harga, tapi benda tu berisiko tinggilah untuk kita kejar harga sebab lepas kita dah entry tu actually harga turun daripada 46 pergi ke 43. Okay, so tu dah reach saya punya limit lah sebenarnya untuk buat intraday trade. So 3 sen tu memang banyak gila lah. Okay, jadi dia lepas pada dia cecah kat 43 tu dia naik balik. Itu memang rezeki kita lah. Okey, naik balik tu dia cecah sampai maksimum highest dekat 53. Jadi untuk kat sini kan korang ada nampak gap up kan. So kalau ikut technical trading, gap up tu merupakan satu signal yang sangat kuat menandakan continuation of the momentum ataupun strength dia nak naik itu gap up. Tapi dekat market Malaysia ni korang kena hati-hati sikit lah. Okay, sebab market kita kecil, selalunya yang lebih banyak terjadi bila dia gap up, harga akan mula turun. Jadi ini kita bernasib baik dia follow technical punya rules lah. Okay, ataupun technical guideline, bukan rules. Jadi saya dah exit awal lah dekat area 48, 49 kat situ. Tapi ada kawan-kawan yang masih lagi hold. Okay, sebab saya trade pagi tadi dah settle lah. Dah dapat 2 sen tu pun dah cukup. Okay. Kawan-kawan yang nak jenis jenis nak maximize return, yang ride selagi dia naik, yang tu korang boleh follow lagi kat sini. Tapi sekarang ni situation sekarang ni kita nak ceritakan benda ni dah naik banyak sebab dia gap up dan juga harga dah tinggi. So position apa yang berlaku kat sini ni kena berhati-hati sikit sebab dia dah jauh daripada moving average 5. Apa yang jadi kat sini kita takut apa yang jadi dekat sini, okey.
Apa yang jadi dekat sini, kita takut berlaku selepas hari ni, iaitu besok ataupun lusa lah. Okey, sebab kat sini dah ada signal yang dia pernah terjadi macam tu. Jadi kena ingat technical trading, kita dah consider history repeat itself. Apa yang dah berlaku, historical pattern ke apa yang dah berlaku tu, kita kena assume benda tu akan berlaku juga dekat sini. Sama ada positif ataupun negatif. So ni kita kena berhati-hatilah. Okey, hari ni kita consider T0 semula. Okey, sebab ni naik T0, okey, T1, T2, lepas tu T3. Dia dah habis for selling pada T2. Ada setengah broker buat T3. Okey. So seller dah kurang, harga dah mula naik, dah breakout. Ni semua basic ya. Basic fundamental, bukan fundamental tapi basic technical trading. Okay, basic technical trading dia pakai market structure. So dia dah breakout kat sini, breakout pada market structure, dah mula uptrend. So dekat sini basically kita dah boleh consider untuk entry. Okay. So siapa yang tak entry dekat sini tapi entry pagi tadi pun boleh juga kita guna lower time frame. Macam saya trigger tadilah dekat harga 46. So kita ramailah yang seronok hari ni untuk DNAX ni. Okay. So ini tapi saya boleh support group yang kita ada tu hanyalah untuk saya punya klien saja. Jadi kalau korang berminat untuk join, jadi boleh proceed dengan buka account. Nanti ada link dekat bawah, dekat dalam bahagian komen tu ya, ataupun bahagian description. So the next basically counter ni uptrend, tapi besok dengan lusa tak pasti lagi dia boleh continue ke tak. Kita dah ada signal kat sini, kita dah ada petanda yang biasanya lepas pada dia rally selalunya dia ada retracement. Jadi kat sini ni dia dah mula breakout market structure, dan ini yang hari yang kedua dia naik, dia tak jadi macam ni kan. Jadi kita takut dia jadi macam ni, so kita kena berhati-hati. Jangan main redah je. Kalau nak redah boleh, tapi kena make sure kena ada kita punya stop limit order ataupun kita punya cut loss position tu kita dah ready untuk tekan break pada bila-bila masa supaya kita tak rugi banyak. Okey, dalam trading ni kita kena fokus tak rugi banyak dulu. Lepas pada tu barulah dia akan jadi kita boleh fokus kepada making profits. Okey, dan making profit tu actually dia datang sendirilah. Macam kalau kita nak buat kereta pun, kita kena pastikan kita kena mahir nak masuk gear kereta manual, tekan clutch, benda-benda yang basic ni, pegang steering tu kena betul, signal dekat mana, kita kena ingat benda tu dulu. Lepas pada kita dah mahir buat benda tu, itu semua dah tak payah fikir dan kita boleh concentrate on driving. Macam tu. Okay. So itulah dia analogi dia. Jadi dia akan makan masa lah untuk siapa-siapa yang baru. Dia akan makan masa untuk korang buat dan belajar benda ni. Macam kita bawa kereta pun, bukannya lepas belajar 5 minit terus setengah jam tu, setengah jam dah terus boleh bawa. Dan berpengalaman dah tak ada rasa berdebar lagi. Okay. So kena bagi masa dekat diri sendirilah. Bagi masa dekat diri sendiri untuk belajar. Maybe 6 bulan, ada setengah orang makan masa setahun. Saya lebih kurang dalam setahun setengah, 2 tahun untuk stable dan confident pasal trading. Okay. Jadi awal-awal tu jangan putus asa dululah, yang paling penting sekali, dan pastikan korang tak rugi banyak. Okay, rugi banyak tu maknanya modal tu lah. Jangan letak modal banyak sangat, walaupun boleh letak RM50,000, RM60,000, RM100,000 pun pakai kecil-kecil dulu. Okay, kalau fokus nak trading, letak je sama ada RM1,000 ke macam tu, dan play around. Okay, jadi betul saya cakap kalau kita tak ada modal yang besar, kita tak boleh nak main-main lah dengan benda ni. Siapa yang ada modal besar, dia boleh diversify risk dia. Contohnya counter yang ada potential counter yang nak naik ada 3, so dia boleh beli 3-3 tu. Kalau satu fail, lagi 2 ni ada probability untuk jadi lagi. Kalau satu tu fail, lagi satu tu dia ada lagi satu untuk pastikan benda ni berjaya. Okay, jadi kalau modal kita kecil dan kita hanya boleh beli satu je lah. Jadi kalau satu tu fail, fail kita punya trading. Kalau kita satu tu sukses lah. Jadi kita kena berhati-hati kat situ. Once kita dah boleh buat decision ataupun kita dah boleh buat entry yang proper, exit yang proper dengan disiplin yang baik, barulah kita boleh naikkan kita punya modal tu, supaya kita dah ready untuk ambil risiko yang lebih besar untuk dapatkan gain yang lebih besar. Ingat kita kena control risiko kita dulu. Alright. Okay, so tu cerita di next counter dah trending. Okay. Ini Luster. Okay. So Luster ni dah ada dalam kita punya trading view juga sebenarnya. Trading view pula. Dalam kita punya VIP group. Ngam-ngam kita trigger tadi. 21 sen rasanya. Sekejap saya cuba tengok. Okey. Harga 23.5. Okey.
So kalau saya tukar kat sini jadi min line chart dan juga tukar kat sini jadi 1 minute ya. Okay, so sorry, saya offkan dulu kita punya indicator ni. Saya ada 3 je indicator ni, moving average saja yang saya pakai. Yang lain-lain tu untuk kita buat testing lah. Okay. Okay, so price dia warna orange. So saya nak tunjuk dekat mana kita trigger tadi. So dalam kita punya dalam kita punya group VIP. Okay. So kat sini if I can share, kalau korang boleh nampak lah. Okay, ni group VIP Teropong Bursa Resident. Okay. So ini adalah untuk group saya punya clients lah. Jadi kita akan share benda-benda macam ni. So saya tulis kat situ luster potential swing trade current 23.5 support 20 sen. Minta maaf banyak, support level memang jauh untuk counter ni sebab dia high risk. Pukul 10.18. Okey, cuba kita tengok kita punya tu trigger kat sini. Lebih kurang kat sini. Nampak tak? So ramai orang nak buat trading yang macam ni. Bila ada volume spike saja boleh masuk. Jadi tak semua volume spike yang kita akan boleh entry. Jadi korang kena berhati-hati. So kat sini bila dia banyak, bukan setakat volume spike sajalah, terutama saya cakap. Kalau kita nak buat trade yang macam ni, nak berdasarkan volume spike saja, volume spike tu baru sebelah kaki saja kita masuk dalam list ataupun ikut SOP kita nak buat trading tu. Okey, bukan yang volume spike patut terus on. Kalau orang tengok satu case study ni saja, memanglah betul. Orang nampak okey ni volume spike, lepas tu dia duduk zigzag, orang kata menjahit lah macam ni kan. Dah pop naik. Okay, so ni baru case study. Korang dah tengok ke belum case study yang volume spike lepas tu dia tak jadi? Ada study tak benda tu? Okay, jadi bila korang study benda tu, tengok macam mana benda ni tak jadi, korang akan dapat lebih insights. Okay, dapat lebih pemahaman kenapa benda ni tak jadi. Jadi untuk nak trade volume spike ni, bukan semua volume spike kita boleh entry. Okay, nampak ngam-ngam saya tulis kat sini 10 18 tu dah ada volume spike. Kita dah tengok semua SOP Teropong Bursa semua dah go through 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai settle semua SOP tu, baru kita kata okey ni counter ni okey untuk trade. Barulah saya bagi dalam group. Bukan sebarang volume spike kita boleh entry. Jadi benda ni korang kena berhati-hati. Jadi ada setengah orang aja bila ada volume spike je dah boleh beli. So tak ada masalah sebenarnya nak beli tu, tapi bila kita kurang kita punya SOP ataupun kita punya kriteria untuk list kan, untuk check benda tu okey ke tak okey, then itu menjadikan kita punya probability sesuatu counter tu untuk naik tu lebih rendah. Okey, jadi kalau kita sebenarnya kita punya trade, kita punya setiap trade kita tu sukses. Jadi kalau nak sukses kita kena lebih stringent. Kita kena lebih lebih ketat kita punya SOP untuk pastikan benda tu betul-betul highest probability untuk naik. Bila kita masuk dia tak jadi pun kita puas hati sebab ini kita dah check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua dah okey, baru kita entry. Bukan macam tu. Kalau tak kita volume spike je kita, oh okey, volume spike ada masuk. Lepas tu volume spike ni tak jadi kenapa? Lepas tu kita pun tak ada siapa nak tanya kan. Jadi kita kena berhati-hatilah benda kat situ. Okey. So kita trigger kat sini sampailah kat sini. Kat sini kita kena berhati-hati sebab ni pun volume spike je. Tapi kita tengok harga dah mula turun. Jadi kat sini adalah salah satu signal yang sesuai untuk kita jual. Alright. So ni kita cerita pasal simple je. Luster ni kita bagi juga dalam group walaupun dia harga bawah pada 50 sen. Ada setengah-setengah orang dia tak berani nak cerita pasal kaunter-kaunter yang bawah pada RM1 pun sebab dia kata bahaya. Lepas tu dia senang nak tunjuk kaunter-kaunter yang RM1 ke atas lah. Orang kata tak mampu lah kan. Right? Okay, so kita punya video masih lagi okey? Video masih lagi okey ke? Okey, ni Syarizan tanya, boleh ulang set filter cari counter uptrend? Okey, Tuan Syarizan, saya nak nasihatkan tengok video YouTube saya yang
yang bercerita pasal setting screener dekat TradingView nak cari kaunter-kaunter uptrend. Benda yang senang, memang saya dah cerita dah. Semua ni memang ada dekat YouTube, saya punya YouTube. Jadi korang tinggal nak pergi refresh, lepas tu tambah lagi satu. Sebab saya rasa saya pakai screener yang saya tunjuk dekat YouTube tu moving average 10 saja. Jadi korang just tambah saja moving average 5 dan moving average 50. Itu saja. Okey, tak ada benda yang spesifik lagi yang selain daripada tu. Okey. Jadi saya kalau nak tambah bolehlah, nak tambah MACD duduk dekat bawah ke, ataupun nak tambah signal line duduk atas pada apa tah dia punya tu kan, dia punya line saya tak ingat lah, tapi dia dia dah crossover macam tu. Boleh MACD macam-macam dekat TradingView kita boleh customize, dan untuk korang buat macam tu tak perlu TradingView yang berbayar. Okey. Hanya guna TradingView yang percuma, akaun basic saja. Dan kalau boleh register dengan saya lah. Okey. Saya dah ada lebih kurang 200 orang yang register bawah saya punya user. Dan saya nak beritahu terima kasih lah kepada korang yang register tu kan. Walaupun akaun free tak ada masalah, tapi register je. Sebab satu hari nanti bila korang upgrade, nanti saya punya referral akan dapat lah lebih kurang dalam berapa coin saya dah tak ingat. Tapi coins yang referral yang saya dapat tu bukan dari segi cash. Saya dapat coins tu saya gunakan untuk provide ataupun untuk beli live atau real time data daripada TradingView. Itu saja, bukannya untuk bagi poket saya tebal ke, saya reseller TradingView ke, tak adalah. Saya guna untuk dapatkan coins, dan coins tu saya guna untuk bayar real time data. 100 coins sebulan sama dengan $1. Okey. Okey, faham ni ya? Apa? Setting Cik Syarizan tanya ni, Syarizan Shah tanya pasal setting filter TradingView tu dengan apa? MA5, 10, 50 dan juga tengok video dekat YouTube. Okey. So, okey, Yuri Syamsuddin tanya, maaf terlewat masuk software apa? Kalau tuan tanya software yang saya guna ni ialah nama dia TradingView. Okey. Jadi saya cuba type kat sini ya. Boleh tak saya reply kat sini? Okey, reply kat sini. TradingView. TradingView.com daftar percuma. Okey, jadi siapa yang nak daftar, yang belum ada lagi akaun TradingView, saya recommendkan korang buka ataupun daftar dekat link yang saya bagi ni ya. Sekejap, saya akan cuba sharekan link ni dekat public juga. Okey, so korang boleh tengok itu dah ada dah. Alright, so itu saya punya jawapannya kepada Tuan Yusri. Syarizan tadi tu nanti saya bagi link lah. Okey. Jadi kalau tak ada, tolong komen lagi sekali dekat video ni, nanti saya akan replykan. Okey, Zainata, terima kasih banyak tolong share tadi saya punya link ni. Alhamdulillah, BOY. Terima kasih banyak. Anwar, Cik Alwar tanya, group March masih available ke? Okey, Cik Anwar, saya dekat Teropong Bursa kat sini dan juga tim Teropong Bursa, kita dah tak buat subscription ya. Kita punya group VIP sekarang ni tidak lagi ditawarkan kepada public untuk mengambil semangat kita mematuhi undang-undang. Okey, jadi dekat baru-baru ni keluar circular ataupun keluar memo lah daripada Suruhanjaya Security untuk siapa-siapa yang tak berlesen untuk bagi nasihat kepada orang awam untuk hentikan aktiviti tu. Jadi sebenarnya saya hanyalah berlesen sebagai seorang dealer yang akan deal dari segi securities. So saya punya nasihat ke apa ke, saya tak boleh beri nasihat saya kepada orang awam. Okey. Jadinya saya punya group VIP yang saya share, saya punya klien semua duduk dalam tu. So sekarang ni saya dah tak boleh offer. Sebab saya nak mematuhi undang-undang. Okey. Broker pun kata dah tak boleh buat macam tu, so saya stop subscription tu. Jadi siapa-siapa yang nak akses untuk kita punya group VIP tu, korang boleh buka akaun dengan saya dan juga active trade. Siapa yang active trade, saya akan masukkan dalam group VIP tu lah. Okey, dan group tu tak perlu bayar apa-apa, sebab yang dulu langganan kita buat RM80 kita kena bayar kan. Itu pun dah bagi diskaun 50%. Tapi sekarang ni group tu kita dah tak offer lagi. Okey.
hanya grup ni kita berikan secara percuma kepada kita punya, klien yang berdaftar lah. Daftar akaun dengan saya, nanti lepas dah buat first trade ke ataupun kalau tak ada idea nak beli apa, boleh contact saya ataupun, saya punya admin untuk masukkan dalam grup sementara. Yang mana daripada situ kita akan tapis. Siapa yang aktif trade betul-betul, kita akan masukkan dalam, grup resident. Siapa yang tak aktif trade, kita akan excludekan dia dulu. Walaupun korang dah buka akaun saya, tapi kalau, tak berikan sokongan, dengan cara tak buat trade pun, kita tak masukkan dululah. Sebab grup ni kita hanya fokus kepada active traders sahaja. Siapa yang tak aktif sebenarnya tak perlu ada dalam grup tu lah. Sebab tu kita keluarkan supaya kita boleh keep the numbers down lah. Kita senang nak tengok. Kita tak pentingkan nak ada 1,000 klien ke 2,000 ke, tak. Kita hanya nak fokus kepada kualiti. Kita nak fokus kepada orang yang betul-betul nak kita bantu untuk trading ni. Kita bantu trading dia supaya dia boleh berjaya. Okay. Alright, so minta maaf banyak, kita dah tak offer lagi ya. Mungkin ada dekat luar sana ada lagi orang yang masih offer. Jadi korang kena berhati-hatilah. Benda tu sebenarnya melanggar undang-undang. Okay. Siapa yang buat tu kena hati-hati ya. Saya tak tahu siapa yang buat. Jadi saya tak boleh report. Kalau saya tahu, saya ada obligation untuk report lah. Okay, jadi saya tak tahu siapa-siapa ataupun saya tak kenal siapa yang buat benda tu. Alright. Okay, so saya dah baca lebih kurang semua mesej kat atas ni. Saya cuba baca yang bawah pula ya. Okay, Cik Anwar tanya, anak Dinex ada potensi nak naik. Okay, so macam ni sebenarnya kita tak tahu tau counter tu macam mana dia punya potential. Semua counter dia ada potential nak naik ataupun nak turun. Jadi minta maaf saya jawab cara macam ni sebab sebenarnya kita kena realise yang trading ni sebenarnya dia bermain dengan risiko. Kalau saya kata dia ada potensi nak naik, actually semua counter ni pun dia ada potensi nak naik sebenarnya. Tapi kita kena tengok dengan lebih detail lagi. Dan saya pun dah tak boleh nak bagi advice sama ada benda ni okey lagi ke tak ke, tapi saya boleh komen dari segi teknikal. Apa yang saya beritahu di next ordinary share dia tengah trending. Tapi pada masa yang sama dia dah mula naik tinggi. Kalau saya akan bertenang dululah daripada masuk. Okey, sebab dia harga dah mula trending, dia resist dia punya perjalanan dia tu dia dah naik banyak, so sepatutnya dia menunggu masa untuk retrace. Jadi potensi nak naik tu besok mungkin ataupun lepas 3 hari, besok lusa maybe dia turun dulu lepas tu dia naik balik, tu kita tak tahu. Okey, jadi apa yang kita tahu sekarang dia tengah trending, itu sahaja. So counter-counter trending ni sepatutnya dia boleh continue naik lagi. Okey, tapi untuk siapa yang nak buat swing trade, dia punya stop loss limit tu selalunya jauh sikitlah. Kadang-kadang 10%, kadang-kadang 20% untuk pastikan untuk pastikan kita boleh absorb penurunan harga tu. Okay. Alright, so dekat chart kita ni, kita balik pada kita punya chart buka daily chart balik. Saya memang trade dekat daily chart ya. Just untuk ni lah, untuk kita untuk bagi senang. Sebab tak tahulah, memang saya suka tengok dekat daily chart sebab dekat daily chart ni ada banyak information. Dan benda ni pun kita boleh tengok dia tengah trending. Lagi senang. Korang ada setengah orang mungkin tak percaya pasal moving average dan sebagainya ni, tapi itulah, tak kisahlah. Saya guna apa yang sesuai dengan saya. Alright, so tu pasal di next Luster pun kita dah tengok tadi. Okay, Cik Amir tanya, okay, MA5 10 dan 50. Terima kasih banyak Cik Amir tolong jawab untuk Syarizan. Okay, Mr. Roy, tak kisahlah yang mana colour apa benda pun, korang boleh letak colour kelabu ke, colour biru ke, colour tak kisah. Tapi moving average yang pendek, kita nak kenal pasti. Ini tips untuk kita kenal moving average mana yang pendek, yang mana yang panjang. So, kita kena tahu moving average yang pendek ataupun nombor yang kecil lah, maybe 2, 3, 5, 10 pun, kita compare. Kalau kita ada 2 moving average kan, satu moving average kecil, satu moving average yang besar. So moving average yang kecil tu, dia akan harga dia ataupun pergerakan dia, line dia lebih dekat dengan pergerakan harga. Kalau kita ada 3 moving average, katalah 5, 10 dan 50. Yang paling dekat dengan harga ialah moving average 5. Yang duduk tengah-tengah sikit tu ataupun yang jauh sikit daripada harga tu 10. Yang paling jauh tu moving average 50. Itu saja.
Okey. So kita tengok dari segi pergerakan harga, dekat ke jauh dengan pergerakan harga. Kalau macam saya macam ni, generally tak ada moving average pun saya dah boleh tahu moving average 5 kat mana, 10 kat mana. Sebab kita dah biasa tengok dan kita tahu konsep moving average tu benda yang macam mana. Okey, moving average 5 ialah average harga 5 hari ke belakang. Kalau kita pakai dekat TradingView ni ataupun general lah, moving average dia akan pakai harga closing. So harga closing 5 hari ke belakang, dia akan ambil campur 5 hari ke belakang, semua nilai tu lepas tu dia bagi dengan 5, nilai tu dia letak dekat depan. Macam tu. Okey? So, benda tu kita tak perlu rumit-rumit lah. Benda dia simple lah. Jadi kalau siapa yang perlu bertanya lagi, nanti korang boleh engage lah sama ada dekat dalam komen ni ke ataupun tanya kemudian lah. Okay, boleh call saya ke apa ke. Kalau saya free, saya akan jawab insyaAllah. Alright. Video saya okay. So, ramai yang jawab. Okay, so KS Property tanya, kalau volume spike SOP apa yang Sifu gunakan untuk kenaikan, untuk confirm? Banyak. Dia step dia ada. Step dia ada banyak lah. Okey, jadi benda ni saya share dengan saya punya student yang dalam coaching tu, kita nak bercerita pasal ni, kita ambil lebih kurang, separuh hari tau untuk bercerita pasal dia punya SOP. Dia bukan petik SOP betul tu. Dia ada lebih kurang dalam 5 ke 6 steps. Kalau nak tambah lagi dia boleh sampai jadi 7 step untuk kita confirm benda tu sebagai SOP untuk kenaikan, untuk buat intraday trades tu. Okey. Jadi kalau nak belajar dengan lebih detail, kita kena go through coaching. Sebab kalau nak bercerita macam ni, kita takkan cukup masa ya. Kita dah pun pukul 10. Saya minta maaf banyak Mr. KS Property ni. Hopefully I can help you in terms of with the one-to-one coaching ke apa kan, nanti boleh contact saya. Okay. Okay, so Cik Rashid Wan Cik ni tanya, semua entry EP kena ada cut loss ke? Secara teknikalnya, kalau kita masih lagi baru, kita wajib ada cut loss level. Okay, sebab kita tak tahu apa yang akan jadi. Saya ada klien saya yang agak advance ya. Actually dia orang yang berpangkat jugalah. So saya tanya dia macam mana dia trade kan. Dia bagi tahulah lebih kurang macam ni kan. Lepas tu dia sebut dekat saya, dia tak pernah cut loss. Okey, jadi saya tanya dia kenapa dia tak cut loss. Lepas tu dia kata dia hanya fokus kepada counter-counter yang dia tahu. So counter yang dia tahu tu, dia tahu dekat mana lowest price, dekat mana apa dia punya apa director tu beli dekat mana, director ni beli kat mana, kawan-kawan dia beli kat mana, dia tahu. So dia tak pernah cut loss dia punya stocks dia. Kalau kita ada information tu, tak kisahlah. Okey, tapi kita kena sampai level tu dulu. Okey, bila kita sampai level tu dulu, barulah kita punya trading tu kita boleh guna trading yang pelik-pelik. Okey, macam tu, tak payah cut loss dan sebagainya. Tapi kita kena sedar, kalau kita orang yang baru, kita kena ada cut loss supaya kita nak protect capital kita. Capital kita dah lah ada 1,000, 2,000 je, lepas tu tak ada cut loss pula. Saya silap akhir bulan 70% turun tu, kita tinggal 300 je daripada duit 1,000. Jadi macam mana nak bangun balik dengan RM300 tu? Memang susah. Jadi kalau kita belajar, okey, sebab kita ada modal lagi yang lain lagi kita nak tambah nanti. Kalau itulah, kalau boleh kita nak buat trading ni, kita kena belajar dulu. Lepas belajar tu, kita guna modal yang kecil dulu. Okey, supaya kita go through dia panggil learning process tu. Kita kena tahu kita sebenarnya untuk trader baru kita tengah belajar, bukannya kita dah jadi pro. Jadi benda ni kita kena sentiasa ingat supaya kita tak terasa ego. Bila kita ego, sebenarnya kita akan mula buat keputusan yang apa yang ngarut-ngarutlah. Kita akan rasa above our head, kita rasa hebat, kita rasa macam kita bernasib baik, kita rasa kita betul. Jadi masa tu ialah masa yang korang paling lemah sekali. Jadi kadang-kadang nasib kita tak menyebelahi kita, tiba-tiba kena masa kita tengah macam tu, memang down, kita teruk lah. Okey. Jadi bukanlah saya lalui semua, tapi kebanyakan daripada pengalaman ni saya dah lalui. Jadi hopefully saya boleh share dengan korang lah apa yang okey, apa yang tak okey ya. Alright, ada lagi komen? Okey, Cik Arifin Said ni tanya, macam mana nak dapatkan real time data daripada TradingView. Real time data ni kena wajib kena upgrade dulu account Pro. Lepas Pro tu baru kita boleh beli $1 subscribe real time data. Okey, real time data ni untuk account cuma dia tak benarkan walaupun kita nak bayar. Okey, jadi dia memang syarat dia macam tu, kena upgrade dulu baru kita boleh beli ataupun boleh upgrade real time data. Macam tu Cik Arifin ya.
Okey, Cik Fahmi tanya ada akaun M+ tapi dengan remiser lain. Saya berminat nak join. Okey. So, sekarang ni sebenarnya Cik Fahmi tanya pasal nak tukar remiser lah. Okey, bila nak tukar remiser ni susah sikit. Okey, sekarang saya sebenarnya ada ramai orang nak tukar remiser dengan saya dan, baru-baru ni ada sikit isu lah, pasal orang komplain, nak tukar remiser, dia macam cancas-cancas gitu kan. Jadi saya sebenarnya tak recommend untuk korang tukar, tapi ada setengah orang yang memang nak tukar juga. Saya tak boleh nak halang ya kalau korang nak tukar. Cuma kalau boleh, kena emailkan kepada M+ bagi tahu sebab apa nak tukar. Okey, daripada dealer lama kepada dealer baru saya, Kamarul Nizam R357. Lepas tu bagi tahu kenapa korang nak tukar. Kalau alasan kukuh baru dia akan, proceed. Kalau alasan tak kukuh dia takkan approve lah. Jadi macam tu saja. Saya tak nak encourage orang untuk, tukar-tukar, remiser pasal benda ni saya pun dah under investigation jugalah. Okey. So sebab saya punya, request untuk orang tukar remiser dengan saya lebih kurang ada dalam 20 lebih, baru-baru ni semua kena reject. Okey. So kalau korang tak putus asa, apply lah lagi. Okey. Alright. So, itu sajalah ceritanya pasal nak tukar remiser. Okey, agak rumit. Ni ada ada orang yang boleh tolong jawab ni. Orang pun nak tanya, kena push sikit. Okey, betul. Memang kena, push lah. Itu semua korang kena buat. Saya tak nak cakap apa-apa. Sebab saya pun dah kena sound pasal, cantas-cantas ni. Saya tak pernah nak suruh orang tukar, remiser ya. Orang saja yang contact saya. Sebab kan ramai baru ni, ramai juga yang kena reject lah sebab, tak tahulah nama saya dah naik ke apa kan. Jadi kena tu lah. Korang pandai-pandai lah korang lah. Okey. Okey, so kita proceed lagi. Kita komen ni, tanya pasal data prep. Okey, data prep pun kita ada, trade juga dalam group tadi ya. Sekejap saya cuba cari dulu. Dalam group VIP data prep kita trigger pukul berapa ya? Okey. So kita trigger lebih kurang pukul 10:27. Hopefully orang boleh nampak ya. Okay, nampak tak kat sini, topong besar VIP ni. Okay, ni kita punya group VIP ya. So kita trigger data prep, potential intraday swing trade above 19 sen. Current ialah 18 sen. Ni harga semasa lah. High risk trade penny stock support 17 sen. So kita trigger dekat 10.27. So sekarang ni jom kita tengok daily trade. Data prep. Tak ada dalam BTST ke tadi ya? Masa harga 18 sen. Okay. So kita tengok, macam ni kita kena hati-hati ya. Sebab dia sebab dia naik dah banyak sangat. Okey. Benda ni berisiko tinggi. Nak trade boleh kalau ikut teknikal saja. Ikut teknikal saja. Benda ni inilah dia kata, benda yang trigger ni dia panggil momentum. Maknanya kita tengok kenaikan harga yang banyak dengan volume yang besar. So kalau ikut teknikalnya benda ni memang dah okey. Tapi memandangkan, okey ni pendapat peribadi saya, bukan nak bagi nasihat dekat public ya. Dari segi teknikal benda ni memang dia trigger dah okey. Tapi saya punya concern sebab dia naik ya. Daripada 18 sen yang kita trigger tadi kat sini ni naik sampai 26 sen. Yang ni memang raya lah tadi. Uh, Okey. So ni kalau korang boleh nampak lah, kita trigger dekat area 18 sen dekat sini. Okay. So dekat situ ada volume spike lah. Macam biasa volume spike ZAS. Lepas tu ni, ramai orang ajar benda ni lah. Volume spike ni. Lepas tu kalau jadi tak jadi sudah. Okey, jangan macam tu. Okey. So, ceritanya panjang kalau kita nak benda ni. Lepas tu dia akan makan masa jugalah. Saya ada satu student yang belajar pasal intraday trades ni. Dia ambil masa, sekarang pun masih lagi tengah belajar. Dia slowly tengah improvise. Sebab benda ni semua dia punya SOP tu complicated. Okey, sebab kita nak minimizekan kita punya chances of losing. Ataupun kita nak minimizekan the luck factor dan kita nak maximizekan kita punya potential. Jadi benda tu. Jadi dia pun sekarang ni tengah merangkak-rangkak lagi. Dia memang cuba bila kadang-kadang bila dia spot satu-satu counter tu, dia buat SOP dia tu, dia cuba tengok satu-satu, kadang-kadang harga counter tu dah naik. Tapi saya kata kat dia tak ada masalah, jangan risau, besok market ada lagi, lusa ada lagi, bulan depan ada lagi, tahun depan ada lagi kan. Jangan risau benda ni. Kita kena bagi masa dekat diri sendiri, bagi pandai berjalan dulu. Okay. So kat sini kita dah trigger 18 sen dalam group awal tu.
sampai pukul 4 suku tadi lah memang naik saja sampai kat sini. So ada orang buat BTST juga. Okey, nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. So pada saya kat sini ni kalau nak BTST, okey maybe kita boleh target sikit lagi saja untuk besok. Cuma ni dia nak naik tinggi lah. Tinggi banyak tu dia dah berapa persen dah naik kat sini. Kita takut dia buka besok gap down. Itu saja ceritanya. Takut dia macam tu lepas tu harga turun. Sebab ini counter penny stock dari segi fundamental company ni pun sekejap saya tengok. Data prep fundamental earnings per share dia trailing 12 month ialah negatif. So kemungkinan besar okey ni ada kat sini. Korang tengok saya tukar sikit. Boleh ke tukar? Okay, kejap ya, saya alihkan sikit kat sini. Saya tunjuk view yang lain. Ni. Okay. So, korang nampak ni window ni, dia menunjukkan kita punya dalam trading view ni, 3 bulan. Carta ni ialah carta 3 bulan. Okay, saya trade memang kita kena fokus fundamental. Okay, fundamental tu okay tak okay, tu tak penting. Kita fokus, kita tengok dulu fundamental. Kalau company punya fundamental out, tapi benda tu tengah trending, technical okey, SOP semua okey, kita boleh trade tapi hanya untuk short term trade. Kalau kita tengok fundamental dia bagus, kita boleh trade counter tu, intraday, swing trade, nak invest, semua dah boleh. Jadi kita kena kenal counter tu. Kalau counter fundamental dia out, kita boleh trade sekejap saja, hit and run orang panggil. Sebab tu saya tekankan pasal fundamental dekat saya punya student untuk pemilihan counter. Bukan nak kata counter FA out tak boleh trade langsung. Tak boleh sebab kita buat apa dipanggil speculative trading. Bila speculative trading ni apa yang ada melintas semua dibalun je. Okey. Tapi untuk pastikan benda tu okey, selamat, better fokus kepada counter-counter yang fundamental dia kukuh ataupun financial dia at least ada profitable lah. Ada profit, company tu profitable. Jadi bila kita tengok kat sini, yang bawah bar warna biru ni ialah earnings per share dia. Earnings per share setiap 3 bulan keluar quarter report. Jadi kita tengok kat sini, EPS dia semua di bawah level kosong. Jadi negatif lah sebenarnya. So company ni sentiasa kerugian duit. Masa bila dia untung pun saya tak tahu. Masa ni kot 2017. Ni ada sikit atas pada kosong. 2015, 2017. Lepas tu manjang je bawah zero. Jadi saya pun pelik macam patutlah harga dia 17 sen. Okey. Kalau company untung harga dia bukan 17 sen. Harga dia akan naiklah 50 sen ke RM1 ke RM30 ke RM4 ke macam tu. Okey. Jadi kalau orang nak trade counter-counter macam ni dia apa? Okey, saya betulkan balik. Dah faham pasal fundamental tu. Jadi bila korang nak trade counter-counter macam ni, korang kena ingat benda ni speculative trading ni macam pegang mancis. Okey. Okey, mancis tu dia dah zas, dah nyala kan. Adalah tadi siapa yang duk cocoh mancis tu, sekarang ni mancis tu dah nyala tau. Okey, sekarang lepas tu orang tu pas. Lepas tu korang sekarang bila dah spot tadi tu, kita spot counter ni dekat harga 18 sen. So kita dah ambil. Kita tengah pegang mancis ni. Tak tahu bila masa dia akan kena jari kita. Kita pegang mancis ni dalam gelap. Okay. So kita tak tahu mancis ni panjang lagi ke tak. Jadi kalau korang pakar, korang dapat tahulah ataupun at least boleh agak kat mana nak take profit. Okay. Tapi kalau kita tak mahir, kita duk pegang counter tu, last kali jari kita terbakar. Ini benda ni penting untuk korang ingat dan faham supaya kita tak rugi banyak dalam market. Kita punya orang baru kebanyakannya memang ramai sangatlah yang rugi. Sebabnya ilmu tak ada orang guide. Bila ni pun asyik belajar dekat YouTube, belajar kat sana sini semua kan. Lepas tu pilih pun cikgu tak betul, cikgu tak ada lesen. Bukan saya nak kata cikgu tak ada lesen tak bagus. Tapi kalau boleh, cuba kenal. Kalau carilah orang yang berani tunjuk muka dia. Itu nombor satu. Cari yang berani tunjuk muka. Lepas tu dah yang bukan yang macam 2-3 bulan punya. Carilah yang macam kalau dia ada channel tu, maybe channel dia dah 2-3 tahun ke macam tu. Okay. Dah ada follower ramai dan sebagainya. Tapi follower ramai pun tak garanti dia tu okay. Maybe dia sebahagian daripada sindiket yang nak push harga ke dan sebagainya. Kita tak tahu. Okay, jadi kena pastikan kita kenal dulu siapa orang yang bagi training tu. Okay, dan lain-lain lagi benda tu semua. Itu semua duit korang kena pandailah nak jaga, nak cari benda-benda info macam ni kan. Okay. Alright, so QES. Okay, next. Sorry. Ada lagi ke komen? Okay. Banyak juga bertanya ni. Macam mana saya nak tahu Okay.
Sorry saya sambil-sambil baca. Okey, kita buatlah tu. Korang tengoklah kat sini ni dah ada list ni, korang boleh screenshot ya. Ni semua kaunter-kaunter yang ada potential untuk yang tengah trending. Saya tak nak cakap banyak, okey. Syarul Nizam tanya, macam mana nak set TP dan stop loss serentak dekat M+ app? Tak boleh. Kebanyakan broker dekat Malaysia dia hanya boleh key in satu saja order. Saya tak pasti, maybe ada jugalah yang broker yang boleh. Order yang semacam ni dia panggil OCO ataupun one cancel another. Jadi dia boleh key in order target dan juga boleh key in order stop limit order. So shares dia sekarang ni dia bursa punya sistem, kalau ikut yang saya dengar, bursa sistem dah ready, tapi broker kita yang tak ada capability untuk matchkan dengan bursa tu lah. Tapi saya tak tahu, saya tak berani nak komen sangat pasal tu. Ni hanya kita dengar-dengar sajalah. So OCO punya order dia boleh key in 2, dan bila salah satu match dia akan cancel another the other order tu. Sebab tu dia panggil OCO, one cancel another. One cancel bukan another. OCO tu apa? Dia ada order kot macam tu lah. Okay. Tapi nama dia OCO. So korang boleh search dekat Google OCO order. Okay, jadi kita punya Malaysia punya broker kita tak ada lagi benda tu. Okay, minta maaf banyak. M+ tak boleh. So kita hanya salah satu sajalah. Okay. Ponli tanya review Binacom. Binacom ni kita ada trade minggu lepas rasanya. Okay. Ni maybe counter yang bagus. Sebab minggu lepas dah trade, hari ni tak ada lagi trigger. Oh, okay. Alah, Binacom. Alright, so Binacom minggu lepas kita dah trade kat sini. Okay, memang ada dalam kita punya dalam kita punya group VIP lah. Cuba kita tengok. Okay, 9 hari bulan 2. Okay, kat sini kita ada bagi dalam grup VIP kita. Tu, VIP telepon bursa. Binacom potential intraday trade sekarang 41.5, support 40 sen. Okay. So kat sinilah 41.5 kita dah trigger. Okay. Jadi korang tengok sendirilah tick chart tu ya. Dekat dalam trading view ni dia boleh tukar-tukar view minute chart dan sebagainya. Saya tak pasti account free boleh ke tak minute chart ya. Sorry. Saya rasa 30 minit maybe boleh lagi, tapi lower than that maybe tak boleh lah. I don't know, korang kena try Okay, so boleh tengok. Kalau tak boleh tengok pun carilah dekat apps mana-mana dia ada tick chart tu. Okay. So trigger kat sini dia naik sampai ni. Sampai 49 dan turun balik. Lepas tu dia ni dipanggil T0. Okay, tengok video saya dekat YouTube pasal T0 tu. Tengok youtube.com/toponbursa, lepas tu cari je ataupun search T0. Saya dah explain lah apa benda T0, T1, T2 tu. Jadi T1, T2, T3 ni pun salah satu trading system yang saya guna untuk estimate bila counter tu potential nak naik. Okay, jadi ini adalah T0, T1, T2. Biasanya sekarang ni broker lepas pada 2 hari dia akan buat for selling tu. Lepas tu ada setengah T3, T4 dia akan harga akan mula naik sebab for selling dah habis. Okay. So kat sini actually Binacom kita miss lah. Okay. So Binacom dengan volume yang agak banyak. Jadi ini bagi saya counter ni masih lagi trending. Tengok video youtube.com/toponbursa, video yang pasal trading system yang simple. Trading system yang simple ni dah bagi saya beratus-ratus persen lah. Ada beberapa counter dah kan. Ada satu tu 200%, satu lagi tu dah 98, macam tu lah. Okay. Dan benda ni bukan bohong punya. Dan sayang lah saya tak boleh claim saya cipta benda ni sebab bukan saya punya. Okay. Jadi kita guna je benda yang dah establish. Benda ni dah bukannya 10 tahun, 20 tahun, dah ratus tahun pakai moving average ni. Okay. Maksud saya benda ni dah lama lah, bukan ratus tahun. Kalau ratus tahun tu Charles Dow pakai market structure, support and resistance lepas tu dia trending up kan. Okay, ni moving average ni agak baru, saya tak pastilah bila. Tapi yang pastinya bukan saya yang buat. Okay. So dia atas pada moving average 10. Okay, moving average 10 itu key yang paling penting. Asas dia untuk new base trader. Okay, jangan korang pakai moving average 10 ni dengan counter penny stock ke apa benda semua tu, tak boleh pakai. Okay, so dia kena pilih counter yang berkualiti dulu, lepas tu apply kan technical. Sebab apa? Sebab kalau counter tu bagus, dah tak payah pakai technical, dia akan naiknya. Okay, betul tak?
Okey, kalau counter tu bagus. Okey, kalau counter tak bagus ataupun dia ada bad news ke apa ke, demand pun tak ada, then dia tu lain cerita lah. Tapi kalau counter yang bagus, tak pakai technical pun dia naik. Okey, jadi harga bergerak disebabkan supply and demand. Okey. Alright, so kat sini untuk binatang kita ada nampak terbentuk satu candlestick pattern yang bullish. Ini dipanggil bullish engulfing. Saya punya favourite candlestick pattern. Bullish engulfing, bullish harami. Dua ni untuk reversal uptrend lah. Okay. Kalau yang sell signal, sell signal, bearish harami, bearish engulfing. Dua tu yang paling utama. Satu lagi yang utama yang daripada turun nak naik ialah morning star. Okay, yang ada 3 candlestick pattern tu. Satu turun, satu gap down, lepas tu dia ada macam doji kecil tu. Lepas tu dia next day dia naik. Lepas tu besoknya tu barulah confirmation. Korang study lah benda ni. Saya sebut banyak ni. Okay. So tu. So ni basically dah keluar bullish punya signal ataupun buy signal dekat sini lah. Jadi korang guna trading plan korang, trade macam mana nak trade counter ni. Okay. Ini adalah bullish engulfing. So bullish punya signal lah kat situ. Okay, so kita cerita dari segi teknikal, bukan nak suruh korang beli ni. Saya komen saja dari segi teknikal kepada kawan kita ni. Alright, hari ni sampai 213 viewer ya. Alhamdulillah. Sekejap ya. Alright, so next apa komen lagi kat sini? M clean. Tu M clean tengok. Hari ni kita bercerita ni bukan saya saya lupa nak bagi disclaimer lah tadi. Ni adalah bukan buy ataupun sell call. Hari ni kita berbincang dari segi teknikal dan kita akan fokus kepada macam teknikal macam support dan resistance, market structure, trend dan sebagainya. Okay. So kita tengok sini M clean counter tengah trending up. Jadi counter tengah trending ni memang okey lah kita nak trade. Tengok di atas pada moving average 10. So salah satu trading plan yang saya guna, yang basic yang saya selalu bagi dekat orang yang baru nak trade, guna moving average 10. Jadi counter M clean ni korang kena hati-hati sikit sebab dari segi fundamental dia tak berapa strong. Jadi counter ni dah 2 kali dah. Dah kali pertama dah kena goreng itu. Actually dah banyak kali dah juga dia goreng ni. Tapi kena hati-hatilah. Okay, sebab takut nanti bila harga dah naik, orang ramai excited. Orang trend followers kan, dia akan beli. Lepas tu masa tu kemungkinan kalau ada stok ni, basically kalau ada orang operate ataupun ada syndicate ke apa ke, dia akan mula dump. Masa tu kita kena get ready. Counter-counter macam ni saya pesan awal-awal, kaki korang mesti kena sentiasa atas break. Jangan pijak lagi. Tapi kaki dah ready nak break. Sebab takutnya bila ada dump saja kita dah terkena. Okay. Jadi candlestick ni saya dah mula tak berkenan ni sebenarnya. Sebab candlestick ni dipanggil evening star ke apa Okay. So bukan evening star, ini panggil shooting star rasanya. So tak kisahlah apa nama dia, tapi candlestick macam ni ialah bearish punya candlestick sebab dia naik, lepas tu dia turun balik dengan banyaknya sampai close below open price. Ini candlestick yang bahaya. Okay. Tapi dia 1-2 hari tu, lepas tu dia sambung naik balik. Ini pun slightly bahaya lah. Okay, tapi saya tak berani nak komen banyak. Ni saya cuma bagi tahu counter ni dah ada sejarah goreng iaitu. Kalau korang tak masuk kat sini ataupun dekat area sini, baik berhati-hati sebab dia dah mula macam orang dah mula berminat banyak dengan counter ni. Okay. Kalau dia naik lagi, okay, cun, tak ada masalah. Dari segi teknikal, memang okay. Maknanya kita tengok sini ada momentum, price cantik, lepas tu cuma candlestick ni kecil sikit lah. Okay. Dan dia slightly break previous high kat sini. Okay. So dia dah break previous high. Dari segi market structure tu benda tu dah on. Technical tak ada masalah. Tapi saya tak berapa suka counter ni dari segi fundamental dan juga sejarah dia. Untuk hit and run, okay. But not for kalau bagi saya lah tak berapa sesuai lah untuk kita buat swing trade tu. Slightly bahaya. Kalau ada korang masuk, standby kaki atas break. Ada signal apa-apa jual je, memang terus out lah. Okay. Kalau saya lah dari segi technical. Saya tak nak komen lebih pada tu ya. Okay. Harga saham. Okay, Faizal RJ tanya ni, saham berapa yang patut pilih? Tadi saya ada beli satu counter Genetech tu, harga RM5. Lepas tu hari ni profit 10%. Okay, walaupun saya beli berapa lot je, berapa puluh lot tak saya beli. Lepas tu 10% profit dia hari ni. Kita fokus kepada counter-counter yang atas pada RM1 lah, recommendation saya. Cumanya kalau siapa ada yang modal terhad, kalau RM1 tu saya nak recommend beli 100 lot lah. Sebab
Dengan 100 lot tu kita dah boleh congak cepat. 1 sen sama dengan 10 sen. 1 sen sama dengan 10 1 sen bersamaan dengan RM100. Sama ada profit ataupun loss. Jadi kena beli atas daripada tu barulah boleh cover kau punya brokerage dan sebagainya. Okey, kalau beli bawah pada tu kena anggap benda tu sebagai training saja. Okey, kalau beli bawah pada tu anggaplah itu training je. Sebab kalau dia naik banyak pun, dia naik 1 2 sen pun kadang-kadang maybe tak boleh nak cover lagi brokerage fee tu. Jadi kalau siapa yang baru dan yang nak selamat punya, cari yang atas pada RM1. Selalunya kaunter yang RM1 ni slightly better lah, dan most of them profitable punya company. Jadi kena study lah fundamental dia macam mana. Okey. Okey. Jadi saya cuba nak cari saya cuba nak jawab top fan dululah. Okey. Apa lagi ya? Okey, Cik Rashid Wancik tanya rule of thumb untuk cut loss, how many percentage of AUP? Kat sini ni terpulang pada trading plan tapi untuk awal-awal ni, untuk swing trade generally kalau untuk investing biasanya 40 ke 50%. Minta maaf banyak saya bercerita tu dari segi pengalaman lah. Sebab saya pernah entry. Dulu saya beli counter Dufu harga 60 sen dan saya punya timing tu salah. Lepas tu dia turun sampai 40 sen. Tapi disebabkan saya yakin counter tu adalah counter untuk long term dan bagus saya baca research macam semua tu memang saya confident lah counter ni bagus dan saya follow analyst punya kata ataupun research tu saya follow. Dan harga sekarang ni daripada 60 sen tu saya dia dah dapat bonus dan sebagainya tu dia dah buat split semua. Average sekarang ni harga 21 sen lebih kurang lah. Okay, saya beli kat 60 sen, sekarang harga dah average 21. Sekarang harga Dufu RM4.60 rasanya ke RM4.3 Okay, saya dah Dufu saya dah dekat 2000% lah. Okay. Jadi untuk investing kena get ready 40 ke 50% sebab timing kita tu maybe salah tapi kita kena beli counter yang betul. Okay, itu mula-mula sekali untuk investing. Tapi kalau kita guna untuk trading, untuk swing trade kita kena bagi antara 20% ke macam tu pada saya lah. Okay, kalau kita nak buat swing trade kita kena bagi chance dia move dalam 20%. Turun dulu sebelum dia naik. Kadang-kadang kita susah nak entry counter yang betul. Contohnya macam di next. Okey, contohnya kat sini lah. Kita kat sini kita tak sempat, sini kita lupa-lupa, lepas tu kita entry McLean kat sini. Contohnya. Okey. So kita entry kat sini, lepas tu harga pula 44 sen. Dia turun kat sini sampai harga 32.5. So kita cuba kira berapa kita punya potential loss kat situ. Daripada harga 44 sen tolak 32.5. Kita punya loss itu 11 sen. Kita bahagi dengan 32.5 bersamaan dengan 35%. So kita tersalah beli dekat sini, lepas tu kita bertahan. Katalah kita punya stop loss dalam 20 ke 30% lah. Tapi dia tulis tadi tu calculator tu 35%. Okay. So ni pun lebih kurang dalam investing juga. Okay, tengok harga 40 sen je. Tapi sebab kita nak hold dia atas pada moving average 10. Okay. Jadi kita bertahan dulu sampai kita punya portfolio 35% dekat sini. Jadi kalau saya lah kan, saya tak akan bagi chance diri saya loss sampai 35%. Maksimum untuk saya sebab saya fokus pada swing intraday dengan swing kan. Untuk swing tu saya biasanya dalam 5 ke 10% macam tu lah. Tapi kalau intraday tu memang ikut bid je, berapa bid caw je kan. Tak kira lah persen berapa. Sebab persen tu dia akan fokus kepada macam berapa harga dia pula relatif kan. Jadi saya fokus kepada berapa bits yang kita kena guna untuk stop loss. Jadi untuk menjawab soalan Cik Rashid Wancik ni untuk swing trade untuk investing memang 40%, tapi untuk swing trade biasanya dalam kita kena check lah entry kita macam mana kan, tapi generally dalam 20%. Untuk intraday memang pakai berapa bits saja. 5 bits tu memang maksimum lah, iaitu lebih kurang kalau counter bawah RM1 2.5 sen. Itu dah tinggi lah. Sebab saya punya aim biasanya nak dapat 1 ataupun 2 sen je sehari. Risk reward kita boleh pakai 1 to 1. Maknanya kita risikokan 2 sen, kita boleh target 2 sen. Untuk intraday saja. Okay, ni dia kita cerita dari segi teknikal. Okay. Okay, so yes, Syarul bagi 10%. Ini subjektif memang betul 10% tu memang biasalah. Terima kasih banyak kawan-kawan yang tolong jawab.
Okey, Hafiz Bakri tanya JF Tech ni, FA positif MACD dah lepas kosong candle AMA 9, support 163, target 19. Wah. Tanya dekat mana entry pula. Okey, yang ni bahaya sikit ni, soalan ni. Saya tak boleh jawab lah. Cik Hafiz, saya tak boleh jawab soalan ni. Menyalahi undang-undang. Nama Hafiz pula. Apa JF Tech eh? Kita tengok dulu Aduh, macam mana nak jawab soalan ni Okey. Saya jawab dari segi teknikal, okey. Bukan cerita pasal hari ni. Tapi kita tengok overall chart ni. Okey. Okey, tengok saya tanda sikit kat sini Dekat area sini kita panggil dia ada potential, dia tengah consolidate dekat situ. Consolidate ni bermakna dia harga dia dah turun ataupun tengah naik. Lepas tu dia zone dia sideways sementara. Okey. Sideways sementara. Jadi kita nampak dia zigzag dalam area tu. Jadi kotak hijau yang saya tanda tu ialah saya punya pendapat saya dekat mana zone accumulation tu yang tengah berlaku. Okey. Jadi bila sahaja kalau dari segi Wyckoff theory, kita pakai Wyckoff theory, bila dia accumulation, dia ada 3 fasa dalam trading ni. Accumulation, markup dan juga distribution. Okay. So kat sini ialah kita consider dia fasa accumulation. Jadi bila kat sini kita dah nampak bila kita zoom sikit ni. Sekejap saya nak ambil price dekat situ lah. Kita ambil closing price yang dekat sini, okay. So saya consider okay, so nampak X yang kecil tu kan? Besarkan sikit, boleh ke? Okay, nampak closing price candlestick tu. Okay, saya guna sebagai dia punya bucu kotak tu lah. Okay, so dekat situ kira macam resistance ataupun box kita start kat situ lah. Lowest point kita ambil yang tu lah. Lowest point kita ambil yang ni. Sorry, dia tak kena sikit. Tapi kita ambil lah yang lowest tu. Faham-faham lah, okay. So dekat sini dia dah mula keluar daripada accumulation ni. So ada potential, ini kita panggil dia dah mula masuk markup phase. Okay, untuk confirmation kita tengok kalau ikut Wyckoff punya theory, dia kata ni dah ada bila dah breakout kat sini, keluar daripada fasa accumulation ataupun previous high itu ataupun accumulation zone tu, dia keluar dengan volume yang tinggi. Okay, jadi ini kita dah boleh consider buy signal untuk Wyckoff punya trading ataupun Wyckoff punya method. Saya tak pakar Wyckoff, saya hanya guna ikut suka saya saja. Okay, saya ada belajar juga Wyckoff tapi tak detail. Cuma saya guna Wyckoff ni complement saya punya trading system, bukan sebagai cara yang utama. Okay, jadi bila tengok ke sini, cara nak guna dia macam tu lah. Dia keluar daripada zone accumulation ni dan dia breakout dengan volume yang tinggi. So anytime masa bila selagi di atas ni ialah ada possibility untuk dia masuk dalam markup phase lah. Apa yang nak jadi tak tahu lepas ni. Apa yang nak jadi perjalanan dia maybe sebab dia candle kecil ni kan, kemungkinan besar saya beri tak boleh cakap. Okey lah. Okay, bila sampai kat sini je then okay lah, dia dah breakout lah. Okay, so banyak jalan lah dia boleh ambil. Maybe dia sambung naik, lepas tu dia macam ni dan macam ni. Maybe dia akan terus gap up kat sini dan dia terus naik. Ada banyak jalan lah. Jadi macam tu kita tak boleh nak predict apa yang berlaku. Tapi sekarang ni kita dah consider dia bullish. Sebabnya dia dah mula breakout. Okay, breakout previous high ataupun breakout keluar daripada zone accumulation. Okay, minta maaf banyak, saya hanya boleh jawab setakat tu saja. Kalau saya rasa Cik Hafiz ni ada klien dalam ni ke? Ada klien saya kan? Sorry saya kadang saya lupa juga, tapi saya tahu Cik Hafiz ni selalu komen. Kalau ada akaun dengan saya, tanya dalam grup lah, nanti saya jawab dengan lebih detail, okay? Dalam ni bahaya ni, public forum. Okay. Sorry saya boleh jawab setakat tu saja. Okay. Salman tanya betul.
Alright, DPS. Okay, DPS ni ada orang tanya tadi ni. Tadi DPS ni ada saya punya klien tanya dalam grup, saya bagi jawapan yang macam tu lah. Okay, DPS ni sama juga sebabkan counter ni profit ke ni? Ke tak keluar result lagi? Kejap kita tengok pick a stock. Kita Okay, saya nak tengok counter DPS. Okay, ni pick a stock yang standard punya ataupun yang free punya version. Kita ada yang pro punya ataupun premium punya. Siapa nak upgrade boleh contact saya. Mana dia punya button login tu? Sekejap ya. Okay, tak apalah. Tak ada pula button login. Pelik kan ni? Okay, never mind. Okay, cari DPS dulu. Okay, kita tengok dari segi fundamental. Okay, market capital. Kenapa negatif? Share issued, net asset, net margin. Okay, dia ada apa? Margin of profit dia 28%. Dividend tak ada, PE ratio 6. Okay, so maknanya company ni profitable lah, return on equity. Okay, tengok. 30 bulan 9. Okay, dia announce 27 bulan 11. Company profitable. Earnings net profit dia 2824. Ni ribu ke apa entah ni. Okay, tak apalah, janji asal saya saya ni je asal hijau je. Okay, asal hijau je dah on. Okay, tapi ni kita tengok profitable lah company ni. Cuma maybe trailing 12 months je maybe maybe profit juga. Okay, so tak apa, ini kita tengok bagus EPS dia pun positif. Ini pun ada untung sikit. EPS ni pun positif. So generally counter ni okay lah kot. Okay, cuma harga dia tu tak berapa okay sebab dia 14 sen. So untuk counter DPS ni kita tengok ini ada momentum. Okay, maknanya dia kenaikan harga dengan volume yang tinggi. So next kita tengok kat sini dari segi market structure, dia dah mula break previous high kat sini. Okay, dan next target dia ataupun bukan target sebenarnya, next resistance dia ialah pada level ni. Jadi sebabkan counter ni penny stocks, memang korang kena berhati-hati ya. Penny stock saya recommend jangan beli banyak. Nak beli banyak, beli counter yang mahal. Okay, disebabkan apa? Bukan sebab mampu tak mampu, sebabkan dari segi keselamatan dia dan juga dari segi quality stocks tu. Okay, jadi kita nak mengurangkan risiko kerugian kita ni. Okay, kita nak bet, minta banyak kena pakai perkataan tu. Tapi bukan nak betting lah, maknanya kita nak letak duit kita dekat tempat yang probability yang paling tinggi untuk dia naik. Okay, jadi kita kena fokus pada company yang bagus lah. Company yang bagus, potential untuk naik lebih cerah daripada harga saham dia untuk potential lebih naik. Potential harga saham untuk naik lebih cerah dengan company yang berkualiti compare dengan company yang kurang berkualiti. Okey, jadi harga saham tu pun dah menunjukkan kualiti company tu pada masa tu, bukan menunjukkan kualiti company tu pada masa depan. Okey, pada masa tu harga ni 14 sen. So maknanya menunjukkan kualiti dia setakat ni masa ni. Okey, kita tak tahu lagi potensi dia pada masa depan. Maybe dia tukar bisnes ke, dia masuk bisnes lain yang mula profitable dan sebagainya dan mula untung. Kita tak tahu sebab benda tu pernah terjadi dekat saya. Counter focus, bukan focus point tapi focus. Sebelum tu counter tu tak silap saya harga sen-sen lah, macam 8, 9, 10 sen. Saya pernah trade counter tu awal-awal dulu. Sebelum tu dia buat business engineering ataupun dia buat business macam measuring equipment dan sebagainya. Okay, jadi saya duk memorize benda tu. Tapi disebabkan ada recent announcement yang saya tak baca, harga counter tu mula naik. Jadi saya trade counter tu, saya punya gain lebih kurang 30% rasanya. Counter tu agak banyak juga, dah dapat banyak ribu juga. Lepas tu
Tapi masa tu kaunter tu memang dah tak syariah pun. Cuma dia tak ada tanda bulat lah. Tapi dia punya business dia buat engineering equipment. So, saya pun tergerak hati nak check balik kan. Bila saya check balik status announcement latest punya, rupanya dia baru saja venture dalam F&B punya business menjual lifestyle, dia jual arak dan sebagainya. So, itulah bila dia jadi macam tu saya pun terpaksa let go lah saya punya profit dan sebagainya. Dan sejak daripada tu since dia dah ubah bisnes dia harga dia dah meroket naik sampai harga RM2 lebih buat split share lepas tu harga naik lagi. Okey. Kalau tak silap saya lah. Okey. Jadi macam saya cakap lah untuk counter DPS ni future kita tak tahu lagi. Kalau dia tukar bisnes dan sebagainya, okeylah. Dan announcement pun saya tak check ni. Saya tak check apa yang berlaku kat sini. Jadi dari segi teknikal kita dah tengok dah ada momentum. So apa yang nak jadi besok lusa kita tak tahu lagi. Tuan kena kaji dari segi apa ni kita consider T0. So kena tengok balik T1 besok, T2 lusa, lepas tu tengok pada T3 dan T4 dan seterusnya. Bila seller dah tak ramai, possibly kalau harga ni besok naik, okeylah untung lah kan. Memang best lah kalau buat BTST semua tu. Tapi kalau dia tak jadi besok, biasanya dia akan turun untuk 1-2 hari. Lepas tu kena tengok balik pada hari ketiga. Maybe masa tu ada kenaikan harga. Jadi masa tu kena tengok masa tu lah. Sekarang saya tak boleh nak bagi apa-apa pandangan. Cuma saya bagi tahu dari segi teknikal ini dah mula ada momentum. Gitu sajalah. Okey. Nampak ke saya punya skrin ni? Macam okey lagi kan? Alright. So, okey, lagi komen. Sorry tak ada discuss pasal cari counter pula ni. Jawab soalan je. Okey, ni Subramaniam tanya, berbaloi ke untuk ambil bonus share atau jual sebelum exit? Ini lagi sekali, kita terpulang soalan ni sebenarnya kena tanya diri sendiri. Jadi, kenapa kita beli counter tu? Okey, kalau counter-counter yang bagi bonus shares, sepatutnya counter tu fundamentally bagus dan untuk kita hold long term ataupun medium term. Ini general rule, bukan nak sebut spesifik counter mana-mana. Jadi nasib baik Subaraji ni tak tanya counter mana. Okey. Nasib baik dia tak tanya, dia tak sebut nama. Okey, tak sebut nama counter. So, generally company yang bagi bonus share, company yang bagus. Sama ada bagi dividen ke, bagi bonus share ke, bagi bonus warrant dan sebagainya itu company-company yang bagus lah. Okey, sebab dia can afford to give to the shareholders. Jadi bila berlaku je benda-benda macam ni, of course dia panggil aktiviti ni dipanggil corporate exercise. So bila dengan corporate exercise kita akan dapat dia akan ada price adjustment pada harga counter tu, harga saham tu. Jadi price adjustment ni ramai orang salah faham. Dekat chart dia akan nampak gap up, ada dengan chart dia nampak gap down. Okey, jadi dia bukan gap up, gap down, tapi dekat chart tu memang kita nampak macam tu, tapi sebenar-benarnya dia buat price adjustment. Jadi harga dia bukan turun ataupun naik, tapi di-adjust, diubah sesuai. Jadi kalau ikutkan siapa macam contohnya dia harga counter tu 50 sen, lepas tu dia buat split shares. Okey, bila dia split, dia tambahkan lagi unit saham dia. Okey, jadi bila dia split, contohnya dia split dia akan bagi ratio 1:2 contohnya. Okey, maknanya satu unit saham company ni dia akan jadi 2. Jadi harga semasa siapa yang beli 100 unit untuk saham tu, harga semasa dia besoknya lepas pada ex date tu dia akan jadi harga dia akan adjusted turun, bukan gap down. Dia akan adjusted turun pergi ke 25 sen dan unit dia akan bertambah daripada 100 unit dia jadi 200 unit. Jadi value investment dia tu, value yang dia beli tu akan maintain. Kalau beli 50 sen 100 lot 5,000 lah kan. So value dia akan maintain. So 200 unit dengan 25 sen. So dia jadi RM5. 5,000. Betul tak? Betul lah. Dia akan jadi 5,000. So value dia dekat chart memang kita tengok dia akan turun naik, gap up, gap down. Tapi kita kena faham dengan corporate exercise benda ni akan affect chart. Okey. Ada setengah-setengah charting software dia akan incorporate lah benda macam ni, macam split shares dan sebagainya. Okey. So kita kena faham. So dari segi fundamental company ni yang bagi bonus basically kita berguna untuk kita hold lama. Tapi kalau kita nak buat trading tak berapa sesuai sebab bila terjadinya gap down, contohnya kan bila dia bagi bonus issue, harga akan adjusted turun. So trader yang tak tahu pasal apa-apa cerita pasal company tu, dia tengok gap down punya chart, kata oh tak boleh.
So ada setengah orang tengok yang dah hold, dia pun tak tahu sepatutnya dia dia apa adjustment, dia pun tengok, "Alah harga gap down lah," dia pun jual dia punya. Jadi bila dia nampak atas chart tu macam tu, dia akan menguatkan lagi sentimen. Sentimen bukannya fakta. Okey, menguatkan sentimen untuk orang menjual bila harga gap down. Kalau gap up dekat chart dekat gap up dia akan menguatkan sentimen untuk orang membeli macam tu. Jadi kita kena hati-hatilah dekat situ sebab tu ramai orang recommend kalau ada bonus issue ke apa ke, kalau untuk trade kita jangan masuk dulu. Sebab kita takut bila kita dah ni, kita dah dapat bonus issue, harga dah adjusted turun, lepas tu harga turun lagi. Kita tak nak macam tu lah. Okay, tapi if that is part of your plan, go ahead. Okay, kalau kita nak buat investing untuk long term ataupun medium term, then okay, tak ada masalah. Bagus kita fokus kaunter-kaunter yang macam tu. Okay, DPS dah Okay, ni okay, yeah. Clinton dah reply dekat Subraji ni. Clinton saya punya salah seorang saya punya team dan dia sangat membantu dari segi kita punya membantu dalam kita punya group lah. Okay, dalam group VIP tu. Dia salah seorang kita punya admin. Okay, Mak Kancil tanya, betul, senaman jantung 2 sen tu berisiko tinggi lah. Okay, tapi saya okay je, tak ada hal, layan je. Kena juga sakit jantung juga sebenarnya. Tapi muka buat selamba lah. Okay, jangan jawab nanti kena saman. Betul. Okay. Khairul Anwar. Okay, kawan-kawan. Khairul Anwar tanya kawan-kawan komen kat sini nak buka akaun CDS dengan siapa. Saya memang recommend okay, Teropong Bursa dengan Tuan Kamarul. Okay, terima kasih banyak Cik Khairul. Siapa-siapa yang recommend kawan-kawan ni biasanya saya akan invite korang datang lunch dengan saya lah. Tapi saya ada dekat office hari Rabu sahaja. Okay, hari Rabu. Siapa yang recommend tu korang tak payah malu-malu, contact je saya. Saya ajak lunch sama-sama. Okay, siapa ada refer silakan, jom kita boleh lunch sama-sama, tapi kena jaga SOP lah. Kita tak boleh makan kat kedai, tapi kalau ramai kita kena tapau makan kat office. Hari Rabu saya jemput orang, tapi kalau boleh bagi tahulah dulu nak datang, jangan buat lawatan mengejut. Okay, so hari Rabu siapa-siapa yang refer tu just datang hang out lah. Saya ni open invitation untuk siapa-siapa yang recommend saya punya servis dekat kawan-kawan untuk kita datang lunch sama-sama dekat Teropong Bursa Section 13 Shah Alam pada hari Rabu, dan kalau boleh tolong bagi tahu awal korang nak datang. Okay, mesej saya, nombor telefon saya ada dekat dalam page tu. Jadi kalau tak sure ke apa ke, tanya Clinton tu ataupun just tanya je siapa-siapa letak kat komen tu, maybe hopefully ada orang jawab lah, ataupun saya akan jawab nanti. Okay. Okay. Okay, dua tanya. Okay, baik, tanya dalam grup. Line interrupted. PRG. PRG ni pun Cik Muhammad Faiz, kita ada trade dalam kita punya grup VIP juga ya. Sekejap. Kau boleh nampak ni kita punya watchlist untuk bukan watchlist lah, basically counter yang trending untuk short term. Jadi semua ni hijau basically saya suka. Suka tu maknanya saya dah hijau tu flag yang custom punya, kita boleh letak based on kita punya priority lah, dan saya hijau ni saya punya counter-counter yang saya prioritize. Sama ada dia bagus dari segi trend, bagus dari segi fundamental dia, ataupun generally saya suka counter tu. Okay, yang kuning basically yang saya tak berapa suka. Okay. So kat sini kalau korang boleh tengok. Okay, ni group VIP lagi sekali VIP resident Okay. PRG potential accumulation. Sekarang tadi masa dia trigger kita punya, saya ataupun benda ni saya buat manual tau. Saya tak ada saya ada sistem yang macam robot dan sebagainya tu, tapi saya lebih suka buat manual. Tak tahulah kenapa kan. Robot tu ada juga. Saya bagi dekat eksklusif dekat beberapa orang saya punya saya punya traders lah, saya akan bagi secara percuma, dia tak perlu bayar Okay, so dekat sini PRG saya kata saya trigger secara manual potential accumulation. Sekarang masa tu saya nampak dia tengah accumulate lagi, maybe dia nak gerak hari ni ke besok ke tak. So kat sini 20.5 support 20%, tak tahu bila nak gerak ni, maybe hari ni maybe besok atau maybe bulan depan. Tapi dalam group memang dah tahu saya punya trigger based on intraday punya
trigger. Jadi benda tu kadang-kadang intraday dia tak jadi, dia boleh continue accumulate lagi, ataupun intraday tak jadi, generally dia boleh untuk swing. Jadi saya akan bagi tahu macam tu lah. Okay. So dekat 22.5 jom kita tengok PRG. Okay, PRG 24 dia nak dapat 2 sen lah lebih kurang. Jom kita tengok 1 minute punya chart dan kita tukar line chart. 1 minute ni saya tak suka nak tengok candlestick, saya tak pandai. Okay, kita tengok 1 minute punya chart. Dan kita off simple moving average ni. Okay. Tadi PRG kita trigger 10.51 dekat mana? Okay, kat sini. Nampak So sebelum ni dia dalam fasa accumulation. Lagi sekali sebab Wyckoff punya method ni pada saya lah memang sangat powerful. Terpulang pada kita lah nak guna macam mana kan. Jadi kat sini saya nampak dia ada accumulation kat situ. Lepas tu dia pun dah mula breakout ke sini. Tapi takut dia fail lah. Takut dia fail. Sebab tu saya kata potential accumulation. Tapi once dia dah breakout ke atas ni lagi ni, masa tu korang ada raya lah basically. Okay. Raya. Alright. So kat sini saya dah beritahu current 22.5, betul tak? Okay, dia dah breakout kat situ. Okay, breakout kat situ. So tak tahu bila nak gerak sebab saya takut dia turun balik je. Okay, jadi siapa nak, dia potential untuk intraday juga, tapi kita tengok keadaan lah. So basically kat sini dia dah mula breakout atas ni 23 ni, ini overall dah mula up lah. Okay, jadi untuk kita tengok daily chart balik ya. Daily chart Lilin. Tak best lah nama Lilin ni kan. Candlestick. Walaupun panjang sebutnya tapi senang nak sebut. Okay, so basically kita dah ada macam saya cakap tadi, counter ni dah ada momentum, dia trigger kat sini lah. Okay, so dia dah trigger kenaikan harga dengan volume yang relatively besar. Ni dekat volume ni saya pakai volume moving average 20 kalau tak silap, betul ke? Again 20. Tapi benda ni pun bukannya saya guna exactly macam ni, sebab saya punya trading system separuh saja ada dekat chart, lagi separuh ada dekat tempat lain yang tak ada dekat chart. Jadi ada setengah orang ajar tengok chart saja kan, tapi saya tak confident nak tengok dekat chart saja. Saya akan tengok chart campur dengan fundamental, campur dengan sentiment, campur dengan benda-benda lain lagi. Okay, jadi benda tu semua tu okey, dah dia punya resipi kek semua dah okey tu, barulah kita masakkan dia ataupun kita commit lah dengan benda tu. Okay, kalau tak tak ada commit. Ada orang tanya counter memang technical okey, tapi saya tak berkenan, saya cakap je saya tak berkenan. Lepas tu harga tu naik. Okay. Jadi saya tak menyesal dengan counter-counter macam tu sebab dah tak kena style saya kan. Saya tak nak letak additional risk sebabkan counter tu ada potensi nak naik je, saya nak masuk tak. Saya akan cuba nak cari yang highest probability counter untuk naik, baru saya commit dekat situ. Okay. Walaupun dia dah kena SOP 1, 2, 3 tapi 4, 5, 6 tu tak kena ke, ada 2 tak kena ke. Dan maybe boleh nak entry juga, tapi dia punya quality signal tu kita panggil weak signal lah. Okay. So untuk PRG ni basically kalau ni kita dah kata ada momentum lah, sepatutnya dia boleh continue naik lagi. Ni kita kena biar dulu tengok T1 besok, T lusa T lusa pula, T2 lusa. Jadi kita tengok lepas pada itu T3 tu kita kena mula tengok balik lah counter ni. Kalau dia naik besok then okay, maknanya untuk intraday boleh lah kalau kau nak balon ke apa ke, follow kau punya plan. Tapi kalau dia tak jadi besok, kena tunggu 2 hari. Habis dekat T3 tu kita tengok. Ada banyak example kita tengok. T3 je naik ataupun T4 naik. T3 naik, T4 naik. Contohnya satu. Ni T0. Okay. T1, 2, 3, 4. Zas baru naik. Dah ada signal ini, barulah lebih selamat nak entry. Benda dah naik. Memang betul benda dah naik. Tapi takkan kau nak beli kat sini? Kalau saya memang taklah beli kat situ. Beli kat sini. Walaupun harga dia dah naik, kat sini lowest berapa? Ataupun closing dia 20.5. Besoknya tu highest 21.5. Saya lebih rela beli dekat 21.5 daripada beli dekat sini dan terpaksa hadap risiko tambahan counter tu turun lagi. Okay, ini kalau hijau ni sebelah kaki dia dah mula turn ataupun at least dia dah break dulu sebelum dia nak naik balik. Okay,
So ini lagi baiklah, signal yang ni lebih kuat daripada yang ni. Ini kita cerita dari segi technical, okey. Okey, ada soalan lagi tak? QES. QES, okey, boleh kita tengok QES. Lepas tu saya nak sebut satu counter lagi. Alamak, dah pukul 11. Kita punya user ada. Okey, kita punya user dah berkurang dah. Ramai dah ngantuk dah, ada 50 orang dah keluar. Okey, tak apa. Terima kasih banyak kawan-kawan yang masih stay duk melayan saya ni. Okey. Okey, overall QES. QES ni saya tak ada bagi tahu dalam grup, tapi generally kita dah tengok benda ni trending atas pada moving average 5 pula tu. Bukan setakat 10, atas pada 5. So QES fundamental company ni saya tanya, okey ke tak? Okey. Kat sini. Ni momentum. Macam yang saya cakap tadi kan, bila saya sebut momentum kan. Apa yang kebanyakan counter yang penny stock tadi tu, yang 14 sen ni kan. Dia keluar macam tu. Yang ni, ini yang korang nampak mula-mula, ataupun maybe boleh playback kot. Ulang semula. Ni dia. Kat sini. Okey. Kehadapan. Counter-counter yang korang tengok tadi tu, yang saya cakap ada momentum tadi tu, inilah dia. ZAS. Lepas pada tu, tengok. T1, T2, T3, T4. Tu dia dengan volume yang naik. Okey, faham tak ni? Okay. So bila tengok jadi macam ni, tengok T3, T4. Okay, ni bukan saya nak kata formula ni 100% jadi. Tak. Dia bukan macam tu. Nak guna benda ni kena tengok dekat daily chart lah. Okay, sebab dia ikut broker punya product and services tu. Produk dia macam ni dia kategorikan. Siapa yang pinjam duit nak pakai kontra punya account tu, ada yang T2, ada yang T3, kena buat for selling kan. So kena kasih benda tu settle dulu. Dia tak boleh nak tengok dekat dekat daily chart ni. Dekat 30 minit ke dekat chart lain. Nak guna T0, T1, T2 itu memang kena guna daily chart. Okay. So jadi macam ni. Lepas pada tu you guys know lah. The rest is history. Okay. Jadi kat sini korang komplain kalau saya cerita pasal QES. Kat sini saya kata, QES ni masih lagi trending. Orang kata, ni harga dah naik lah. Kata nak beli sudah. Okay. Kita cerita pasal counter yang tengah trending. Jadi kelebihan trending ni, dia kalau ikut Dow theory number 6, kalau tak silap saya, tenet number 6 ataupun tenets number 6 ataupun principle macam itulah. Dia kata sesuatu counter yang in trend, dia akan continue trend tu sampailah trend tu break, sampai trend tu patah. Okey, ni memang basic Dow theory ni. Itu pun bukan orang yang belajar technical analysis pun, kalau Charles Dow orang tak tahu, masalah besar tu ni. Sebab kat situ dia encapsulate pasal technical analysis. Bukan setakat chart saja bang. Okay. So kena belajar. Tulis dalam buku Dow theory. The 6 tenets pasal Dow theory. Korang kena faham benda tu. Yang tu memang masa dulu saya trade sebelum ambil MSTA pun saya tak tahu benda tu. belajar main belasah tengok chart je. Tapi bila belajar Dow theory dengan Wyckoff tu, bukan chart tau, tapi dia sebut benda-benda yang penting sekali dalam technical analysis yang kita kena faham dulu. Bila kita faham dia filosofi pasal tu, kita senang nak baca chart. Kita akan baca chart macam Charles Dow baca. Dan insya-Allah kita akan jadi kaya macam dia. Okey, harap-harapnya lah. Okey. So orang kata kat sini, ni harga dah tinggi lah. Okey, tak apa, tak nak beli tak apa. Ada setengah orang dia sesuai beli macam tangkap pisau ke, ataupun ada setengah orang suka buat intraday, ataupun ada seorang buy on dip dan sebagainya. Tu semua tu tak ada masalah, dan semua tu dari segi teknikal semua betul. Okey, jangan kata saya salah, sudahlah. Sebab saya pakai yang sistem ni, bukan saya yang buat pun. Ini semua tu yang otak-otak yang lama-lama buat, saya pakai je. Okey. Dan saya impart my knowledge ataupun my understanding kepada sesiapa yang terbuka hati dia nak belajar, nak cuba ataupun nak cuba fahamkan benda ni. Okay. Alright. So saya rasa tu je lah kot. Kita dah terlajak ni. Saya minta maaf banyak. Terpaksa tamatkan dulu sesi ni. Kalau ikutkan saya nak cakap lagi ni. Tapi kita dah sejam setengah. Alright. So basically inilah counter-counter saya cuba go through, klik counter-counter ni ya. Emilius pun ada kita trade dalam kita punya group tadi.
Saya terpaksa stop baca, baca komen dulu. Minta maaf banyak untuk kawan-kawan yang tak berjaya, tak dapat saya punya komen hari ni, minta maaf. Okay, so Emulous dalam sekejap, sorry. Dalam kita punya group VIP ya. Group VIP, resident, benda ni semua percuma saja untuk klien-klien yang berdaftar akaun CDX dengan saya, okay. So Emulous, saya kata tengok kat sini, intraday trending dah tu, ada salah eja lah ni. Current harga 87 sen. So kita tengok kat sini 87, intraday dah trending. Apa maksud dia intraday dah trending? 1 minute chart. 1 minute chart ni sama dengan tick chart ataupun minute chart yang ada dekat platform kita, okay. Platform M+. Okay, hide lah dulu moving average ni. 1 minute pun nak pakai ke indikator? Ngarut lah. Alright, so kita trigger pukul 10 lah. Pukul 10 2 minit. Okay, dari situ. Maybe hari yang ada volume spike ni, bukan 10.42. Yang kat sini lah. Okay. So, lebih kurang trigger dekat area sini. Saya lukis sekejap ni pukul 11. Ni dia. Ni lah. 9.10. Okay, so dia trigger dekat area situlah. Tak tahulah korang boleh nampak ke tak ya. Dekat area sini. 87.5. So, pagi tu dia dah trigger dah. Pagi tu dah ada signal. Dekat sini. Tapi terlepas pandang dengan saya. So, saya punya sistem ada banyak entry, ada banyak lapis. Okey, mula-mula sekali kita entry pagi pukul 9 1 minit tu. Pukul 9 1 minit tu dah entry dah. Itu okey lah. Itu memang high risk gila lah. Okey, lepas tu sistem yang kedua itu scalping lah. Yang sistem yang kedua buat intraday, just general intraday. Kita beli pagi, kadang-kadang petang baru benda tu naik kan. So lepas pada tu kita ada BTST. Lepas BTST pergi ke swing trade. Swing trade tu yang short term punya, yang swing trade short term dia jadi swing trade yang medium term. Yang medium term dia akan jadi investing. Okay. Jadi banyak level. Saya bukan ada satu trading system. Saya ada banyak-banyak supaya lepas satu dah trigger, kalau situation ataupun setup dia tu sesuai untuk yang pergi yang kedua pula intraday okey, lepas tu intraday naik lagi zop, lepas tu dia sesuai pergi BTST, buat BTST lagi. BTST okey, lepas tu tengok besok naik lagi, kena pula setup swing terus. Jadi macam tu. Jadi masa kita untuk kita punya untuk sell pula, memang saya akan based on intraday juga. Tapi saya akan lebihkan sell signal saya akan refer kepada macam intraday dan juga formation of bearish candlestick. Selalunya benda tu je lah. Lepas tu yang next tu barulah pakai moving average 5 dan sebagainya. Sebab candlestick bearish tu selalunya dia duduk atas dulu. Lepas tu bila dia turun lagi barulah dia hit moving average 5. So dia slightly lambat kalau pakai moving average 5 tu. Okey, jadi saya punya sistem memang saya fleksibel. Daripada satu step tukar satu step tu, lepas tu dia kadang-kadang dia undur balik macam tu. Ikut suka saya lah nak pakai macam mana kan. Tapi saya basically saya ajar saya punya student step yang penting itulah, macam intraday ni memang saya tak ajar untuk beginners. Sebab beginner ni support and resistance pun tak tahu, tengok chart pun tak tahu, apa benda pun tak tahu. Lepas tu terus nak belajar intraday. Sistem korang belajar dah betul, tapi bila buat salah sebab pemilihan counter salah, timing salah, support resistance tak tahu. Jadi lepas tu cut loss pun tak buat. Jadi saya tak open coaching untuk intraday ni kepada orang baru. Saya minta maaf banyak sebab sebelum ni memang dah ada orang yang kata dia dah boleh buat intraday trades tu, dah boleh buat, dah faham semua. Sebab saya tak interview je, saya tanya faham tak semua benda ni, basic semua ni kan. Lepas tu dia kata okey, semua dah okey kan. Alright, so masuk kelas, terus lompat daripada beginner masuk ke intermediate ataupun Traders Pro punya coaching. Lepas tu saya pun terus jalan laju. Memang yang kelas yang Traders Pro tu saya jalan laju ataupun kelas intermediate tu laju. Lepas tu masing-masing tengah. Saya pun tanya, faham tak ni? Lepas tu dia kata faham. Lepas tu saya tanya, okey, kalau chart macam ni support resistance kat mana? Tak dia jawab. Itu memang korang bukan apa, korang merugikan duit korang je sebab belajar benda yang korang tak faham. Okey, jadi saya recommend siapa yang tak ada basic lagi, belajar basic dulu, tak payah nak belajar benda-benda yang advance lagi. Establishkan benda basic tu, saya guarantee benda tu saja yang korang perlu untuk buat
profitable trades sebenarnya. Okey. Jadi lepas pada itu nak kena mahirkan, dah dapat ilmu, kena praktis untuk dapatkan kefahaman, dah dapat kefahaman, praktis lagi untuk menjadi mahir. Jadi ilmu dia ni tingkatan dia ada 3. Bukan korang terus masuk kelas lepas tu terus jadi mahir. Masuk kelas ambil ilmu dulu, lepas tu praktiskan ilmu tu, fahamkan dia. Lepas dah fahamkan dia, praktis lagi, biar praktis ni yang akan jadi kemahiran korang. Sebab ramai orang sangkut dekat bahagian ni sebab dia tak tahu yang bahagian praktis ni kena ada kat tengah-tengah tu. Praktis ni akan ambil masa lah daripada beberapa bulan sampai ke setahun macam tu. Okey. Jadi dalam masa praktis tu hopefully korang boleh mahirkan diri dan fahamkan SOP dia semua tu, dan along the way akan jadi mahir. Masa tu baru korang boleh decide nak berhenti kerja ke tak. Okey. Jadi bukan sekarang masuk trade terus besok hantar surat berhenti, notis 24 jam. Jangan macam tu, okey. Itu menempah maut sebenarnya. Saya pun dulu buat kesilapan yang besar juga. Okey, sebab saya agak konsisten saya punya profitable trades tu. Tiap-tiap bulan memang saya boleh rake in lebih kurang dalam 30%. Memang dia punya ego tu sangat-sangat tinggi. Memang jalan pun macam ni lah, berkepak macam ni. Hebat betul aku trade 30%. Fund manager mana pun tak boleh beat aku kan. Silap besar. Memang lepas pada tu saya berhenti kerja tu, emosi dah berbeza lah. Sebab masa saya bekerja dulu, saya ada gaji tiap-tiap bulan. Okey, gaji kita tu jadi profit yang kita dapat 30%, 40%, berapa-berapa pun itu hanyalah datang on the side. Kita tak bergantung pada duit tu, dan profit itu saya simpan je basically. Saya tak masukkan dalam account untuk grow, tapi saya simpan. Lepas pada tu sebagai saya punya savings lah. Lepas pada tu bila dah confident dah tu, tiap bulan 20-30% babe. Itu baru buat part time. Kalau buat full time, takkan tak dapat 50%. Kita punya setan tu dah masuk. Setan. Setan dah masuk, lepas tu saya pun okey hantar surat berhenti lah. Cakap, "Bos, saya nak sambung belajar." Okey. Lepas tu bos macam, "Okey lah, kalau nak datang kerja balik bagi tahulah kan." Okey, lepas tu saya okey lah kan. Lepas tu lepas dah habis notis, mula career full time trade tu, okey lagi, mula okey kan, sebulan. Lepas tu kadang sebulan tu sebab kita dah mula bergantung kepada duit trade kita tu. Kita punya emosi kita dah berubah daripada jenis tak kisah jadi kita macam mula berkira. Kalau nak kena cut loss ni, banyak ni cut loss ni, habislah modal aku. So macam mana nak up balik kan? Duit jadi macam tu. Lepas tu saya lebih banyak loss, dan bulan tu saya bernasib baik boleh dapat 10%. Okey. So masa tu bulan pertama tu dah mula buat hal kan. Okeylah, tak apalah, duit saving ada lagi kan. Lepas tu bulan kedua pun macam tu juga. Bulan ketiga pun ada loss. Jadi saya dah tak dapat 50% yang seperti diimpikan tu. Sebab kan overconfident. Tapi saya bernasib baik saya ada savings yang banyak, boleh bertahan lebih kurang dalam setahun lebih jugalah. Okey, dan ujung-ujung tu lepas duit saving saya dah habis, saya terpaksa jual rumah pun semua tu. Disebabkan saya punya ego tu lah. Sebabkan saya ego saya betul, saya hebat, fund manager tak boleh challenge. Terpaksa bayar dengan harga yang mahal lah. Okey. Terpaksa jual rumah semua tu. Sampai lepas tu saya mula faham lah hakikat trading ni sebenarnya bukan benda yang mudah. Saya mula balik dengan modal yang slightly besar, tapi masa tu pengalaman dah ada lah. Pengalaman teruknya trading tu, saya dah berhenti kerja, dah tak ada jalan lain lah. No turning back lah. Takkan nak pergi balik kat bos, bos nak kerja balik kan, takkan itu. Malu lah muka kan. Malu muka. So dah ambil pengajaran, saya terpaksa jual rumah. Jual rumah tu saya guna bayar hutang sikit, dan saya mula trading dengan tu, dan saya dah tak adalah nak target 30%, 50% sebulan. Saya hanya cuba nak dapatkan 10% saja. Dengan modal yang besar tu saya cuba nak target 10%. Jadi 10% tu sebenarnya dah boleh cover saya punya minimum expenses. Jadi kurang stres. Bila saya buat macam tu saya punya stress level terus turun mendadak. Ada, tak ada sudah. Jadi macam tu. Sebab saya pun ada duit saving balik kan daripada jual rumah tu kan. So bila stress level berkurang, kita punya emosi dah mula stabil, saya dah mula konsisten balik. Mula konsisten balik tu dah mula dapatlah profit yang kadang lebih pada 10%, kadang-kadang dapat 10%. Saya dah tak kisahlah. Jadi itu yang sebenarnya yang kita kena capai sebenarnya. Perjalanan jauh nak capai level yang macam tu. Bukan saya nak kata korang tak boleh buat. Boleh sebenarnya, tapi jangan terburu-buru. Jangan bagi masa dekat diri sendiri untuk belajar dulu. Lagi banyak korang menghadapi losses, hopefully losses yang kecil-kecil lah. Jangan losses yang banyak sekaligus. Itu kalau kena macam tu demam tak bangun lah.
okey. Takut terus koma rugi lah kalau koma, trading ni memang rugi sangat-sangat. Okey, jadi kalau kita boleh bertahan, dengan rugi yang sedikit, kita ambil sikit-sikit rugi tu, sambil tu kita bina pengalaman on top of that losses. So, kita bina pengalaman kita tu, lama kelamaan benda tu akan jadi sebahagian daripada diri kita dan kita akan terror nak menepis, masalah-masalah yang sama nantilah. Losses yang datang, kadang counter-counter tak bagus datang, okey tak payah ambil dulu yang ni, kita tunggu yang lain. Macam tu kita dah boleh buat decision yang lebih tepat. Okey. Jadi, itu sajalah daripada saya hari ni. Minta maaf banyak ambil masa korang lama sangat hari ni sampai 11 suku. Kita punya apa, viewer pun dah berturun okey, daripada 200 sekarang dah tinggal 40, 140. Jadi, terima kasih banyak bersama saya hari ni. Siapa yang nak join saya dalam grup, Telegram, grup Telegram dekat dalam support group tu, saya recommend untuk korang. Tak ada jalan lain lah, subscription dah tak boleh, apa-apa banyak benda yang tak boleh kan. Jadi, korang buka akaun dengan saya ataupun, refer kawan. Buka akaun family ke pasangan ke apa ke dengan saya dan kita, saya akan support korang dalam grup tu lah nanti. Okey. So, basically, itu saja daripada saya hari ni. Terima kasih banyak dan, harap-harapnya kita semua, saya doakan kawan-kawan semua, stabil dan konsisten. Bukan saya nak doakan setiap orang dapat profit tiap hari, tak boleh yang itu. Itu menyalahi, nature. Okey, nature pun ada turun naik juga. Matahari kita pun ada sekejap panas, sekejap sejuk kan. Okey, uh, macam itulah saya doakan kita semua konsisten. Kalau buat profit sikit tu, konsisten profit sikit. Nanti modal korang tambah profit yang sikit 1 sen tu, korang akan, realise benda tu sebenarnya dia boleh jadi RM100 dan boleh grow 1 sen tu sama dengan RM1000. Jadi jangan aim nak dapatkan certain amount, tapi just aim to be right, to make the right decision first. Okey, kita buat keputusan yang betul dulu dalam trading dan insya-Allah along the way, in the future kita akan dapat lebih konsisten dan benda tu akan grow dengan kita lah insya-Allah. Okay, saya doakan untuk korang lebih konsisten aja. Hopefully jangan putus asa juga ya. Okay, dan siapa-siapa yang dalam grup VIP tu, hopefully kalau korang nak stop trading pun tak perlu, buat decision yang baik. Kalau ada rugi banyak ke apa ke, then kalau boleh consult dengan saya lah. Maybe kita boleh set one to one ke apa ke, untuk kita review portfolio korang. Okay, ni sebahagian daripada extra services yang saya offer secara percuma dekat semua saya punya klien lah. Dekat kawan-kawan yang tak ada akaun dengan saya tak boleh bagi nasihat apa pun, sebab benda tu bahaya. Okay, bahaya bagi saya lah. Okay, jadi saya tak nak menyalahi undang-undang dan saya tak nak bagi, investment advice yang salah. Okay, so itu saja daripada saya hari ni. Terima kasih banyak kerana bersama saya. Okay, kita jumpa lagi maybe 1-2 hari lagi, untuk kita review balik apa yang kita ada hari ni. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat malam.